Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada Puan Rosnah binti Muhammad Noor. Kami terdiri daripada 5 orang ahli kumpulan. Edi Azran bin Muhammad Hanafi 268332, Bidayah binti Abbas 268739, Kokilabani 268386, Renu Muniandi 268628 dan Cherry Mauri 268319. Kami akan membentangkan tugasan kumpulan bertajuk pencukaian di Thailand. Okey, kita mulakan dengan Bidayah. Okey, Assalamualaikum. Saya Bidayah. Saya akan menerangkan pengenalan kepada cukai, definisi cukai. Cukai ialah bayaran mandatory atau sumbangan kepada kerajaan oleh pihak yang boleh dikenakan cukai. Tidak semua orang perlu membayar cukai. Okey. Cukai yang dikutip akan digunakan untuk menyediakan atau menghasilkan barangan dan perkhidmatan tertentu. Selain itu, cukai akan diagihkan juga kepada sesetengah rakyat yang layak. Seterusnya, cukai ditakrifkan sebagai pemindahan paksa sumber ekonomi daripada sektor swasta kepada sektor awam. Seterusnya, tujuan cukai. Cukai merupakan sumber pembiayaan kerajaan. Maksudnya, cukai ini merupakan salah satulah sumber untuk kerajaan menguruskan negara. Selain itu, kerajaan pun sebenarnya boleh mencetak duit atau membuat pinjaman, tetapi benda ni akan menyebabkan berlakunya inflasi dan itu tak baiklah untuk negara. Seterusnya, penting untuk meningkatkan kecenderungan penggunaan marginal negara untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Seterusnya, dia juga berfungsi untuk kerajaan menstabilkan ekonomi negara. Dan yang terakhir, tujuan cukai ialah untuk pertumbuhan ekonomi dan penggunaan tenaga penuh. Saja. Seterusnya. Salam sejahtera kepada Puan Rosnah dan rakan-rakan. Saya akan menerangkan mengenai klasifikasi cukai yang terbahagi kepada 4 kategori. Kategori pertama adalah kaedah pembayaran cukai. Sebagai contoh kaedah pembayaran cukai adalah cukai langsung dan cukai tidak langsung. Cukai langsung, contoh cukai langsung adalah cukai pendapatan individu, income tax. Kategori kedua adalah asas cukai yang merupakan cukai yang dikenakan kepada barangan dan perkhidmatan. Kategori ketiga adalah kadar cukai. Kadar cukai terdiri daripada 3, iaitu kadar tetap yang berkadar konstan, kadar progresif. Kadar progresif ini adalah kadar cukai yang bertambah dengan nilai asas cukai. Ketiga adalah kadar regresif, di mana cukai berkurang apabila asas cukai bertambah. Klasifikasi terakhir adalah implikasi penggunaan kadar berbeza terhadap jumlah. Seterusnya saya akan meneruskan dengan prinsip-prinsip percukaian. Terdapat 3 prinsip percukaian, iaitu equity, kecekapan ekonomi dan keberkesanan pentadbiran cukai. Equity terdiri daripada 2, iaitu prinsip faedah yang dipakai dan kebolehan membayar cukai. Prinsip kedua iaitu kecekapan ekonomi adalah cukai neutral, kerugian kecekapan, kesan level dan lebihan pengguna dan lebihan pengeluar. Prinsip terakhir adalah keberkesanan pentadbiran cukai. Pentadbiran cukai ini dipengaruhi oleh pelbagai kos, iaitu kos pentadbiran, pematuhan dan lain-lain. Itu saja daripada saya.
Baik, seterusnya saya akan menjelaskan bahawa analisis tentang percukaian di Thailand, definisi dan tujuan cukai. Data hasil cukai Thailand kekal sebagai status aktif dalam CEIT. Menurut World Trend Plus Global Economic Monitor, hasil cukai Thailand dilaporkan pada 67.497 USD pada Disember 2020, manakala Disember 2019 dilaporkan 73.077 USD. Seterusnya, klasifikasi cukai. Cukai-cukai yang dikenakan Thailand adalah terdapat dua jenis cukai, iaitu cukai langsung dan cukai tidak langsung. Cukai langsung sebagai contohnya adalah cukai pendapatan peribadi, cukai pendapatan korporat dan cukai pendapatan petroleum. Manakala cukai tidak langsung pula terdiri daripada nilai tambah, cukai perniagaan tertentu, duty perniagaan tertentu, duty custom dan cukai eksis. Terdapat 8 kategori untuk cukai tersebut. Seterusnya, sejarah cukai dikenakan di Thailand. Cukai dan duty di Thailand bermula sejak zaman Sukhothai. Cukai yang dikutip dalam tempoh ini dipanggil Changkok. Manakala pada zaman Ayutthaya, Pra-Klang Sinka ataupun dikenali sebagai gudang diraja ditubuhkan untuk mengutip duty input melalui custom yang dikenali sebagai kanon. Sistem baru dipanggil Chow Paksi, iaitu pemungut cukai monopoli, diperkenalkan pada zaman awal Ratana Kosin. Biro cukai ditubuhkan untuk mengutip duty import dan cukai. Pada tahun 2015 apabila Thailand memasuki tahap berpendapatan sederhana atau sistem cukai negara memerlukan pembaikan besar-besaran. PIPAT telah ditubuhkan di negara Thailand. Seterusnya, kerajaan semakin terdesak untuk mendapatkan hasil. Pada bulan Mac, Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha di negara Thailand memperkenalkan draft cukai tanpa had ke atas tanah dan bangunan. Bekas Perdana Menteri Thaksin Shinawatra memperkenalkan subsidi. Dan terakhirnya, Thailand perlu melabur dalam infrastruktur penting. Seterusnya saya akan menerangkan tentang prinsip-prinsip pencukaian. Keberkesanan sistem cukai Thailand boleh dipertingkatkan untuk menggalakkan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Pelaburan digalakkan dengan menyediakan insentif yang sesuai. Belanjawan kerajaan Thailand telah mengalami defisit sejak tahun 1997 kecuali tahun 2005. Ketidakupayaan kerajaan dalam pencukaian jelas dengan defisit fizikal sebegitu. Seterusnya, sistem cukai memainkan peranan penting dalam pengagihan pendapatan dan mengelakkan ketidaksamaan ekonomi. Selain ketidaksamaan, Thailand memerlukan sistem cukai yang menggalakkan desentralisasi. Perkhidmatan awam akan menjadi lebih responsif terhadap keperluan tempatan. Proses desentralisasi telah dimulakan di Thailand sejak 1990. Tetapi tiada progres sejak 10 tahun lalu. Sistem birokrasi Thailand yang menghadkan keupayaan kutipan hasil telah mengenakan beberapa batasan ke atas peranan kerajaan tempatan. Hal ini menyebabkan kehilangan kerajaan tempatan mungkin kehilangan motivasi. Sistem cukai Thailand akan menjadi lebih berkesan apabila pembaharuan cukai untuk menyelesaikan masalah alam sekitar dilaksanakan. Beberapa negara telah mempraktikkan sistem cukai untuk menangani masalah alam sekitar, namun tiada
namun masih tidak diendahkan di Thailand. Cukai tersebut menggalakkan penyelidikan pembangunan sumber tenaga alternatif. Sekian. Okey, sekarang saya akan menerangkan sedikit tentang kesimpulan cukai di Thailand ni. Kriteria ialah sistem cukai menjana hasil yang diperlukan kerajaan, adil dan saksama kepada pembayar cukai. Kos dan kos, tak nampak ada video. Kos efektif dan berkesan dari segi pentadbiran. Okey. Kerajaan pusat Thailand ni dia perlu memainkan peranan utama untuk pungut hasil cukai yang ada di Thailand lah. Kerajaan Thailand pun perlulah pilih kriteria untuk pembahagian cukai yang lebih berkesan dalam negara Thailand itu sendiri. Sebagai contoh, rakyat di Thailand ni kebanyakan tak memberi kerjasama yang baik untuk untuk membayar hasil cukai ni. Pembahagian yang tak adil pun memang ada dalam negara Thailand ni. Kalau kita tengok daripada segi pembayaran, contoh saya ambil di negara Thailand ni sendiri, dia tak boleh nak kutip hasil cukai tanah kerana rakyat-rakyatnya yang degil, yang macam tidak memberi kerjasama yang baik. Thailand sepatutnya dia lebih mengambil Thailand dia ambil contoh negara-negara jirannya seperti Malaysia, Singapura, yang cara pembayaran cukai dan pengutipan cukai itu lebih berkesan dan efektif. Okey, kerajaan perlu memilih kriteria yang akan digunakan semasa menetapkan cukai. Kerajaan perlu memilih kriteria yang akan digunakan semasa menetapkan cukai. Contohnya, kriteria yang perlu ada untuk menetapkan cukai ni, sebagai orang-orang yang berduit lah, berpendapatan tinggi tu, lebih membayar tu lebih daripada pendapatan yang rendah. Macam yang kita lihat di negara Thailand, yang mana berpendapatan tinggi membayar cukai lebih kurang sama dengan yang berpendapatan rendah. Lepas tu di negara Thailand ni, dia tidak undang-undang yang diambil kepada pembayar cukai yang tidak membayar cukai diambil sambil lewa. Tidak macam tidak efektif lah dia punya hukuman tu. Okey, dia tidak macam negara jiran yang mana kalau kita tengok macam Malaysia kita sendiri, yang mana tak bayar cukai, kita akan ambil tindakan undang-undang dan kenakan tindakan undang-undang lah, macam tu. Okey, itu saja daripada kumpulan kami. Terima kasih diucapkan kepada doktor. Jika ada salah silap, kami mohon maaf. Kepada Puan Rosnah bin Muhammad Noor. Sekian, terima kasih.